Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So pada hari ini kita akan belajar tajuk baru untuk bab 8 iaitu keradioaktifan. So fokus kita pada kali ini adalah sejarah penemuan keradioaktifan. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam sains KSSM untuk tingkatan 3. Untuk standard pembelajaran, apa yang perlu pelajar capai di akhir video ini adalah yang pertama, pelajar boleh memerihalkan sejarah penemuan keradioaktifan, dan yang kedua, pelajar boleh menerangkan dengan contoh maksud bahan radioaktif, keradioaktifan dan konsep separuh hayat perebutan radioaktif. Mula-mula sekali kita tengok sejarah penemuan keradioaktifan. Tokoh yang pertama menemui keradioaktifan adalah Henry Becquerel. Kemudian, pelbagai tokoh lagi muncul selepas itu dalam bidang keradioaktifan yang mempunyai pelbagai sumbangan. Tetapi yang cikgu nyatakan di sini adalah sumbangan-sumbangan utama mereka lah. Yang kedua adalah pasangan Marie dan Pierre Curie. Mereka mengesan pancaran radioaktif dan juga mereka mengekstrak polonium dan radium daripada bijihnya. Dan akhir sekali adalah Wilhelm Röntgen, iaitu sumbangan beliau menemui sinar X ataupun yang kita panggil sebagai X-ray. Seterusnya kita tengok apakah itu keradioaktifan. So, keradioaktifan merupakan proses perebutan secara spontan suatu nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. So, sinar radioaktif ada 3 lah. Kita ada sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Okay. Proses perebutan ini merupakan proses yang rawak dan spontan. Ini merupakan suatu proses dalam suatu nukleus itu untuk mencapai kestabilan. So, sinar radioaktif yang dipancarkan, sinar radioaktif akan dipancarkan sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. So, apabila nukleus sudah stabil, maka sinar radioaktif sudah tidak dipancarkan. Sinar radioaktif boleh diukur menggunakan unit Curie ataupun secara simbolnya kita tulis sebagai CI. So, 1 CI bersamaan dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan per saat. Manakala untuk unit SI, kita gunakan unit Becquerel. Unit Becquerel lebih mudah kerana 1 Becquerel bersamaan dengan 1 perebutan per saat. Seterusnya kita tengok separuh hayat. Separuh hayat ataupun simbolnya kita pakai T setengah merupakan suatu tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum merebut berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai separuh hayat, kita boleh tengok contoh soalan ini. Protactinium 234 merebut menjadi uranium 234 dengan separuh hayatnya T setengah dia adalah 5.2 jam. Hitungkan jisim Pa234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya 80 gram. Okey, so soalan ni dia minta hitung jisim PA selepas 2.8 jam. Okey, maklumat yang dia bagi adalah T setengah dia adalah 5.2 jam dan dia bagi jisim asalnya adalah 80 gram. Okey. So, dalam masa 5.2 jam, jisim dia akan berkurang menjadi separuh. So, sebab itu, selepas 5.2 jam, dia akan jadi 40 gram. Okey. Kemudian, kalau kita tambah lagi 5.2 jam, so dia akan jadi 10.4 jam. So, selepas 10.4 jam, dia akan jadi separuh lagi daripada 40. Kita bagikan 2. Yang ni kita bagi 2. Yang ni kita bagi 2 sebab dia nak separuh kan. So, separuh kita tinggal 20 gram. Okay. Kemudian, kita tambah lagi 5.2 jam. Iaitu 15.6 jam. So, dia akan jadi lagi separuh. Iaitu 10 gram. Kemudian, kita tambah lagi 5.2 jam. Dapatlah 20.8 jam mengikut kehendak soalan. So, dia bahagi separuh lagi, bahagi 2 lagi. So, dapat 5 gram. So, jisim Pa234 yang tertinggal selepas 20.8 jam adalah 5 gram.
Okey, seterusnya adalah kita tengok contoh kedua. Graf keaktifan lawan masa bagi bahan radioaktif P adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4. So, dia bagi kita graf. Soalan dia tanya adalah, berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi P? Okey, jadi dia minta separuh hayat. Ya, tadi kita dah tahu bahawa separuh hayat ini adalah dia mahu masa. Okey, jadi masa yang diambil untuk suatu nukleus menjadi separuh. So, kita tengok keaktifan asal dia. Kita tengok keaktifan asal dia adalah 800. Jadi, 800 kalau kita bahagi 2, kita akan dapat 400. So, 400 ni merupakan jisim dia apabila kita jadi separuh. Jadi, kita tarik dia pergi ke arah graf. Okey. Dah bertemu ke arah graf, kita turun ke bawah. Kenapa turun ke bawah? Sebab kita nak dapatkan dia punya masa. So, masa dia adalah 40 saat. So, T setengah dia bersamaan 40 saat. Dengan contoh tadi, maka berakhirlah video kita untuk minggu ini. Diharapkan kamu semua mendapatkan manfaat daripada video cikgu. Jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube channel cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.